Okay, next. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton FB Live. Saya Muhammad Rosli bin Hainin selaku Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa di Universiti Malaysia Pahang mengalu-alukan kesediaan para pendengar penonton FB Live ini tentang program kemasukan, peluang kemasukan ke Universiti Malaysia Pahang. Bersama-sama saya pada petang ini ialah Pengarah Akademik Program Jerman UMP iaitu Profesor Madya Dr. Rozami Mat Rejab, dan kami akan bersama-sama petang ini selama lebih kurang 1 jam akan memberikan input maklumat-maklumat terkini kepada semua penonton-penonton tentang apa yang kami di UMP akan memberikan kepada anda semua, program-program selepas SPM, selepas diploma untuk menentukan hala tuju kerjaya anak-anak sekarang. Okey, sebelum kami teruskan dengan program kami, kami akan siarkan satu video klip pendek untuk anda menyaksikan dan juga menikmati keindahan di UMP ini, di kampus Gambang dan juga di kampus Pekan. Dipersilakan.
Okey, itu dia tadi sedutan video selama lebih kurang 6 minit memperlihatkan Universiti Malaysia Pahang. Sekali lagi terima kasih kerana anda berada dalam majlis kita pada hari ini. Okey. So, sedikit latar belakang mengenai Universiti Malaysia Pahang. Okey. So, Universiti Malaysia Pahang adalah sebuah universiti teknikal yang ditubuhkan pada tahun 2002. Ia dilahirkan pada 16 Februari 2002 dan minggu lepas merupakan hari lahir ke-19 tahun Universiti Malaysia Pahang dan dia merupakan universiti awam yang ke-16 tertubuhnya daripada 20 IPTA di Malaysia. UMP yang lebih dikenali ialah sebuah universiti yang berfokus kepada kejuruteraan dan teknologi dan dia juga adalah satu universiti di mana menyediakan program TVET. TVET ialah pendidikan dan latihan vocational dan teknikal untuk aras tinggi, di mana program-program sarjana muda, master dan PhD adalah menjadi keutamaan bagi institusi ini. Dan UMP juga merupakan sebuah daripada 4 universiti teknikal di Malaysia di samping UNIMEP, UTM dan juga UTHM. Okay. Chancellor di UMP ialah Bili Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah yang merupakan Chancellor sejak penubuhan UMP lagi. Okay. Dan visi UMP adalah menjadi sebuah universiti teknologi yang terunggul, insya-Allah. So misi kami ialah kami komited untuk menyediakan pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan teknologi aras tinggi yang dipacu bersama komuniti melalui ekosistem keusahawan sosial. Dan slogan kami ialah teknologi untuk masyarakat. So lokasi UMP ada 2. Waktu mula ditubuhkan pada tahun 2002, lokasinya ialah di kampus Gambang. Pada tahun 2008, kampus Pekan dibuka dan beberapa fakulti telah berfungsi di Gambang, di Pekan, di samping dengan pejabat pentadbirannya. So, lokasi di Gambang dan Pekan adalah strategik kerana dia adalah berhampiran dengan zon perindustrian yang utama seperti industri kimia di Gebeng, biotek, petrochemical, industri pembuatan dan automotif terutamanya di Pekan Pahang. So, keluasan di Gambang ialah 126 hektar, manakala keluasan di Pekan pula adalah 642 hektar. Ini adalah lakaran peta di Pekan Pahang. Kalau anda boleh lihat di situ, kawasan kami mempunyai 3 tasik besar, lebih kurang 93 ekar dan keindahan di UMP Pekan ini adalah terselah. So, kalau dapat anda berpeluang ke UMP Pekan, silalah kemari dan menikmati keindahan yang sedia ada. Okey, bidang fokus di UMP ada 4, iaitu industri kimia, industri otomotif, industri biotek dan juga industri pembuatan. Okay. So ini merupakan trust kepada UMP sebagai sebuah universiti teknikal. Untuk makluman penonton FB Live ini,
pada 11 Februari lepas, iaitu 10 hari lepas, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menubuhkan Majlis TVET Negara, di mana TVET ini telah menjadi satu agenda nasional, di mana kita kerajaan ingin memantapkan lagi TVET supaya graduan-graduan ini boleh berkhidmat kepada negara untuk memastikan kemajuan negara dikecapi sehinggalah pada tahun 2030, mana telah diilhamkan untuk wawasan kebersamaan ya BPM kita. Okey. So hala 7 pendidikan yang disediakan oleh UMP ialah pelajar-pelajar daripada lepasan SPM boleh pergi ke diploma. Bila lihat pada rajah tersebut dan tertera, pelajar-pelajar daripada diploma UMP sendiri ataupun diploma daripada politeknik, daripada college vocational dan college-college yang seangkatan dengannya boleh terus memasuki program sarjana muda, manakala pelajar pasca Jizwajah yang mempunyai sarjana muda boleh mengikuti program postgrad, sarjana dan juga PhD. Okay. Di mana ketiga-tiga program ini iaitu diploma, sarjana muda dan sarjana dan PhD akan membusi pasaran kerja terutama kepada TVET yang saya telah katakan tadi lah. Alright. Dari segi ranking pula, UMP di Malaysia ini adalah di rank nombor 9 dalam 20 IPTA pada tahun 2021, dan juga di Asia ialah 133 rankingnya. Alhamdulillah, setiap tahun peningkatan dari segi ranking ini menunjukkan UMP dari setahun ke setahun dalam usianya yang masih muda, 19 tahun, terus mengungguli dalam bidang akademik, insyaAllah di Pantai Timur ini dan juga di Malaysia. Amin. Dari segi world ranking, okay, penilaian yang dibuat ke atas 1,600 institusi di seluruh dunia berdasarkan kepada kriteria reputasi akademik, majikan, citasi jurnal, nisbah pelajar kepada fakulti dan lain-lain lagi, menunjukkan UMP kesenarai dalam top 800 di dunia, manakala dari segi umur bawah 50 tahun UMP berada di kedudukan 101 hingga 150. Ini menunjukkan sekali lagi kejayaan UMP melonjak dari segi keunggulan akademik. Tadi daripada QS ranking, sekarang daripada Best Global University Ranking yang juga dibuat oleh US News, kita UMP di rank nombor 8 di Malaysia, di Asia nombor 272, dan dalam bidang-bidang tertentu seperti kimia nombor 706, tenaga 129 dan kejuruteraan 268. Okey, jika dilihat dari bidang-bidang yang spesifik, sebagai contoh engineering dan teknologi, di dalam dunia kita ni, dia di rank nombor 386. Ini adalah satu-satunya ranking yang agak tinggi bidang engineering teknologi. Begitu juga dengan engineering electrical elektronik, top 450, engineering mechanical, top 400, business management and studies. Di samping kita ada program TVET, kita juga mempunyai program elite seperti program pengurusan teknologi, computer science ya. Jadi program business and management studies ini merupakan program yang telah di rank top 500 di dunia. Engineering chemical 151 hingga 200, chemistry 451 hingga 500, dan material science 351 hingga 400. Nah, ini yang saya ingin highlightkan, di mana UMP dari segi employability, di mana 96% kadar kebolehpasaran jadual tempatan yang merupakan peratusan tertinggi di IPT di Malaysia. So tahniah kepada UMP. Ini bermakna dalam 100 orang graduan, 96 orang akan mendapat pekerjaan. Satu capaian yang saya kira hebat di Malaysia. Okay. So di UMP terdapat 4 college di mana program akademik ini telah diletakkan. Kita ada Kolej Kejuruteraan, Kolej Teknologi Kejuruteraan, Kolej Komputeran dan Sains Gunaan,
dan Kolej Pengurusan dan Sains Kemanusiaan. Okay. Di bawah Kolej Kejuruteraan terdapat 4 jabatan. Jabatan Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Awam, Elektrik, Mekanikal dan Industri. Begitu juga untuk Kolej Teknologi Kejuruteraan. Ada perbezaan di situ ya, kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan. Selepas ini saya akan terangkan sedikit. Ada terdapat 5 fakulti, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses, Awam, Elektrikal, Mekanikal dan Otomotif dan juga Pembuatan dan Mekatronik. Okey. Kami juga mempunyai Kolej Komputeran dan Sains Gunaan, di mana di situlah letaknya Fakulti Komputeran, Fakulti Sains dan Teknologi Industri, Pusat Sains Matematik. Dan juga Kolej Pengurusan dan Kemanusiaan, di mana di situ letaknya Fakulti Pengurusan Industri, Pusat Bahasa Moden, Pusat Sains Kemanusiaan. Dari segi institut pula kami punya satu institut pengajian siswaza. Ya. Okey, untuk sesi 2021 dan 2022, kami menawarkan 8 program diploma untuk lepasan SPM, 40 program sarjana muda untuk lepasan STPM, STM, Asasi, Matrik, Diploma, IB, A-Level dan setara. Itu juga untuk DBM, DKM, DLKM, ILKA, ILKS dan setara. Kami juga menyediakan 57 program doktor falsafah dan sarjana, 13 sarjana kerja khusus dan 1 sarjana mod campuran. Okay, untuk program diploma, tadi saya kata ada 8. Okay, di bidang Kolej Teknologi Kejuruteraan, ada 5 di situ. Kalau boleh lihat, kami ada Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Elektrik, Elektronik Industri, Diploma Kejuruteraan Kimia, Diploma Kejuruteraan Mekanikal, dan yang terbaru, dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan. Untuk makluman, program diploma kami seringkali menjadi program goreng pisang panas, di mana kadar kemasukannya lebih kurang 90%, lebih daripada 90%. Jadi kalau anda berminat, mohon apply dengan kadar segera. Okay, pilihlah UMP untuk pilihan yang pertama. Okay, untuk Kolej Komputeran dan Sains Gunaan, kami menyediakan program Diploma Sains Komputer, Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan bahasa Inggerisnya ialah OSH. Dan juga program baru iaitu Diploma Sains Industri. Okey, ini adalah senarai program diploma dan itu adalah tertera kita punya URL untuk memohon melalui UPU online. Okay. So boleh layarilah portal di admission.ump.edu.my. Okey, untuk program sarjana muda pula, di Kolej Kejuruteraan kami menyediakan 5 program sarjana muda, okay, yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Untuk keterangan yang lengkap boleh sekali lagi layarilah portal admission.ump.my. Untuk Kolej Teknologi Kejuruteraan, okey, yang ini kami menyediakan beberapa program sarjana muda teknologi pembuatan dengan kepujian, pemesinan industri, kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan mekatronik yang terletak di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik. Dan kami mempunyai satu program, kalau boleh perasan kat situ yang di highlight warna oranye tu, sarjana muda kepujian kejuruteraan mekatronik kerjasama UMP dan Karlsruhe University of Applied Sciences Jerman. Jadi ini adalah satu program premium yang ditawarkan oleh UMP, di mana pelajar-pelajar akan mendapat 2 degree. Program dikenali sebagai dual degree program. Pelajar akan berada di UMP selama 3 tahun ataupun 3,5 tahun dan boleh berada di Jerman setahun ataupun 1 semester bergantung pada keadaan. Dan setelah graduan, pelajar akan mendapat 2 scroll UMP dan juga daripada Karlsruhe University of Applied Sciences, merupakan universiti teknikal yang ternama di Jerman. Itu juga untuk program teknologi kejuruteraan mekanikal dan otomotif. Kami menyediakan program sejarah model teknologi otomotif dengan kepujian, sejarah model teknologi kimpalan dengan kepujian, sejarah model kepujian kejuruteraan otomotif, iaitu sekali lagi kerjasama dengan UMP, Karlsruhe University of Applied Sciences. Untuk Fakulti Teknologi Awam, kami menyediakan sejarah model teknologi, tenaga dan persekitaran
dan juga sarjana muda teknologi kejuruteraan pengurusan infrastruktur dengan kepujian. Bagi teknologi kejuruteraan kimia pula, di offer ialah kejuruteraan kimia dengan kepujian, teknologi kejuruteraan pembuatan pharmaceutical, ini berkaitan dengan ubat-ubatan, sarjana muda teknologi penyelenggaraan minyak dan gas, sarjana muda teknologi kejuruteraan mekanikal petroleum dengan kepujian. Okay, yang terakhir ialah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, di mana di sini ada 5 program, iaitu Teknologi Kejuruteraan Elektrikal, Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa dan Mesin, Teknologi Kejuruteraan Elektronik, Sistem Komputer, Teknologi Elektrik dengan kepujian, dan juga Teknologi Elektronik dengan kepujian. Okay. Untuk di bawah fakulti yang tadi juga, mechanical dan automotive, ada ditawarkan juga program sarjana teknologi kejuruteraan mechanical, reka bentuk dan analisis, di mana ini adalah 5 program baru yang ditawarkan oleh Fakulti Teknologi Kolej Teknologi Kejuruteraan, ya, iaitu teknologi kejuruteraan mechanical, reka bentuk dan analisis, teknologi kejuruteraan mechanical automotive, teknologi kejuruteraan mechanical minyak dan gas, teknologi kejuruteraan mekatronik robotik, teknologi kejuruteraan pembuatan otomasi industri dengan kepujian. So, kami berpendapat dengan tawaran program-program baru ini, insyaAllah pelajar-pelajar daripada diploma ataupun daripada kolej vocational boleh terus, ataupun pelajar daripada matrik pun boleh memohon dan memasuki program baru, di mana pada matan kami program ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang lebih bermeritkan kepada teknikal TVET dan boleh membantu industri-industri yang sedang berada di negara kita. Okay. Jangan lupa layari portal admission.ump.edu.my untuk maklumat lengkap. Okey, ini tadi adalah Kolej Teknologi Kejuruteraan. Masih lagi program yang ditawarkan. Ada sebenarnya ada banyak program, ada 20 program yang ditawarkan oleh Kolej Teknologi Kejuruteraan. Yang ini tambahan tadi, iaitu sarjana muda teknologi pemesinan, teknologi otomotif, teknologi kimpalan, teknologi sistem penyelenggaraan elektrik, teknologi otomasi, teknologi penyelenggaraan fasiliti minyak dan gas. Kebanyakan feeder untuk program ini adalah datangnya daripada college vocational. So, pada para penonton FB Live ni, kalau terdiri daripada pelajar-pelajar college vocational, maka silalah membuat permohonan program-program yang kami tawarkan, ya. Okey. Ini pula adalah untuk Kolej Pengurusan dan Kemanusiaan. Di bawah Fakulti Pengurusan Industri ada 3 program sarjana muda, iaitu sarjana muda pengurusan projek management, kemudian sarjana muda pengurusan teknologi industri, dan sarjana muda kejuruteraan perniagaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya business engineering. Okay. Dan program baru yang ditawarkan ialah sarjana muda analitis perniagaan dengan kemudian. Ini adalah lebih pada bersifat kepada business analitik, bagaimana kita membuat menggunakan kaedah-kaedah terkini daripada 4IR, daripada cloud semua tu, bagaimana kita relate dengan business untuk menjayakan kita punya bidang kerjaya kita. Alright, sekali lagi sila layar portal admission UMP. Dan yang terakhir sekali ialah Kolej Komputeran dan Sains Gunaan, di mana di sini menawarkan program sains komputer, software engineering, sains komputer, sistem komputer dan rangkaian, sains komputer, teknologi grafik dan multimedia. Untuk Fakulti Sains dan Teknologi Industri, kami ada sarjana muda sains gunaan, kepujian, kimia industri, biotek industri, teknologi bahan, dan kami ada sarjana muda keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan kepujian. Bagi pusat sains matematik pula, ditawarkan sarjana muda sains gunaan, ujian analitik data. Okay, sekali lagi sila layar di portal UNP. Okey, mungkin ada pertanyaan kenapa adanya program engineering dan program engineering teknologi. Untuk makluman, suatu ditubuhkan pada tahun 2002, kerajaan telah mempunyai matlamat di mana 4 universiti teknikal ini
akan menawarkan program kepada pelajar-pelajar yang lebih menjurus kepada industri. Okey. Kerana program engineering ini lebih diberikan kepada kebanyakan kerja-kerja kejuruteraan yang menggunakan sains dan mathematics, yang lebih kepada fundamentals, bagaimana untuk mereka bentuk produk dan sebagainya. Tetapi kepada engineering technologies, ini lebih kepada application kepada scientific dan engineering knowledge, dan lebih kepada contohnya product development dan aplikasi produk. Okey, itu perbezaan antara engineering dan juga engineering technologies. Kalau dilihat dari segi kurikulum, content, di mana engineering kejuruteraan lebih memerlukan kepada high level mathematics, di mana engineering teknologi memerlukan kepada fundamental ataupun basic mathematics. Engineering lebih berfokus kepada teori, engineering teknologi ataupun teknologi lebih berfokus kepada aplikasi. Kalau engineering lebih kepada planning, kalau engineering teknologi pula lebih kepada macam mana nak membuatkan rancangan itu bergerak ataupun berjaya. Itulah perbezaan antara engineer dan juga teknologis. Untuk makluman penonton, program di UMP ini, engineering ataupun engineering teknologi dan teknologi mendapat pengiktirafan daripada MQA dan juga BEM, Board of Engineers, dan juga MBOT, MBOT, maaf silap eja tu, Member of Board of Technologies, Board of Technologies. Okay. Alright. Dari segi kurikulum pula, kalau boleh lihat dalam slide, kalau engineering di sebelah kiri itu adalah engineering teknologi, di mana kandungan kurikulum untuk engineering teknologi ni pendidikannya lebih kepada bersifat praktikal, di mana 60 hingga 40% kandungannya bersifat praktikal dan teorinya lebih kurang 40% berbanding dengan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang pendidikan kejuruteraan, di mana teori itu melebihi 80% dan praktikal hanyalah 20%. Okay. Alright. Sekarang saya nak cerita sikit pasal syarat kemasukan untuk program diploma. Syarat ARM University mempunyai SPM dengan mendapat hanya 3 kepujian, iaitu minimum grade C termasuk mata pelajaran bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu kertas Julai. Lulus grade E dalam mata pelajaran sejarah, itu mulai tahun 2013. Untuk syarat-syarat khas kepada kemasukan UMP, sila rujuk dalam portal admission.ump.edu.my. Okay. So insyaAllah kalau dapat minimum 3 situ boleh mohon ke UMP lah. Untuk program sarjana muda pula, calon-calon mestilah mempunyai SPM yang mendapat kepujian grade C dalam mata pelajaran BM, lulus grade E dalam mata sejarah mulai tahun 2013 dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 dalam MUET. Ini syarat ARM University. Dan untuk syarat-syarat khas, ini syarat ARM lagi. Untuk syarat ARM pula, lepasan matrik ataupun asasi mestilah mempunyai minimum CGPA 2.0 dan minimum grade C dalam 3 mata pelajaran yang lain. Manakala untuk lepasan STPM, minimum CGPA ialah 2.0, minimum grade C dalam 3 subjek. Untuk lepasan diploma pula, lepasan diploma IPTA, minimum CGPA ialah 2.5. Untuk lepasan diploma IPTS ataupun politeknik, minimum CGPA ialah 3.0 dan lepasan STPM minimum pangkat jayid. Okay. Syarat ARM University adalah rujukan asas. Calon pelajar perlu merujuk syarat khas program bagi memastikan program yang dipilih adalah bersesuaian dan menepati kelayakan akademik calon pelajar. Calon mestilah tidak butuh warna dan tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali. Kebanyakan program di UMP ni 50% adalah program TVET sebagaimana yang saya telah ceritakan tadi. Jadi kebanyakan program makmahnya memerlukan calon-calon yang tidak berwarna. Okey, ini pula adalah syarat untuk Kolej Teknologi Kejuruteraan. Okey, untuk sarjana muda teknologi dan sarjana muda teknologi kejuruteraan, syarat ARM-nya ialah memiliki diploma vocational Malaysia DVM dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurangnya CGPA 2.0 sahaja dan MUET minimum band 1. Okay. Syarat khas juga ialah diploma KB 2.0. So
Saya kira syarat minimum ini boleh dicapai oleh pelajar-pelajar dan insya-Allah sambunglah pelajaran ke peringkat sarjana muda supaya kita lebih memantapkan diri kita dan bersedia menghadapi global dalam bidang industri ini. Ya. Okey, begitu juga untuk syarat am untuk lepasan ILKA, ILKS, IKBN, IKM, KKTM, ILP dan setara. Mereka hendaklah memiliki diploma kemahiran Malaysia di IKM, di LKM sekurang-kurangnya 2.0 dan MUAT band 1. Okey, sampai itu dulu untuk program perdana di UMP ni bagi diploma dan sarjana muda. Ada program premium di UMP ni, yang saya cerita tadi, program Jerman, iaitu dikenali sebagai program dual degree. Saya serahkan kepada Profesor Mahdia Dr. Ruzaimi untuk menjelaskan dengan lebih detail. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Rusli. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih semua kepada penonton FB Live pada petang ini. Terima kasih. Saya Ruzaimi daripada Pusat Kerjasama Akademik Jerman ingin berkongsi sedikit tentang program dan model pengajian di peringkat dual ijazah, di mana bagaimana Universiti Malaysia Pahang ini menjalankan program ini sehingga pelajar itu berjaya dan memperolehi pekerjaan. Baik, ini kalau siapa yang pernah datang ke Pahang ni, bila keluar daripada tol Gambang, dia akan melalui kampus UMP Gambang dan dia akan nampaklah dekat satu, ni kita panggil dia billboard lah, kejuruteraan Jerman di Universiti Malaysia Pahang. So ini adalah trademark lah daripada KPT sendiri pun mengetahui tentang Universiti Malaysia Pahang ini ada identiti yang khusus ni. Dia rapat dengan kejuruteraan Jerman. Baik, saya sebenarnya kalau saya nak cerita selanjut lagi, saya nak balik kepada history sikit. Kenapa kita memulakan model program dual ijazah kerjasama dengan Jerman ini? Ia sebenarnya bermula pada tahun 2009. 2009 ini sebenarnya adalah satu keputusan daripada Jemaah Kabinet Kerajaan Malaysia pada masa itu yang mengarahkan MTUN, Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia ini, untuk membangunkan satu program yang dikatakan sebagai model Fachhochschule di Jerman. So nanti saya akan ceritakan apa dia sebenarnya Fachhochschule ini. So rentetan daripada situ, pengurusan Universiti Malaysia Pahang pada ketika tersebutlah mengambil perkara ini dengan serius dan kita telah terbang ke Jerman dan try untuk mencari rakan kerjasama yang boleh untuk menawarkan program kerjasama tersebut. Dan alhamdulillah pada 27 Mei 2010 ini satu MOU, perjanjian kerjasama di antara Universiti Malaysia Pahang dan juga Karlsruhe Institute of Applied Sciences HSKA dijalankan di Kuantan Pahang yang disaksikan oleh, kalau tengok di dalam gambar tu, disaksikan oleh Menteri Pengajian Tinggi pada ketika itu, Datuk Seri Khalid Nordin, dan juga duta, tak apa nampak gambar, sebelah tu adalah duta besar Jerman ke Malaysia, Dr. Günther Gruber. So dalam majlis tersebut juga kita juga telah menandatangani MOU dengan JMI dan pelajar-pelajar lepasan JMI ini adalah feeder lah untuk program ini. Jadi sebenarnya kenapa Karlsruhe? Karlsruhe ni antara universiti yang terbaik kalau ikutkan base kepada bidang, bidang kejuruteraan mekanikal ini adalah berada di top 5 di antara 156 tak salah saya University of Applied Sciences di Jerman. Dan kalau ikut overall ranking pada tahun 2010 ni, Karlsruhe University of Applied Sciences ni adalah yang nombor 1. Jadi dengan dimeterainya perjanjian tersebut, pada September 2010 ni kita ada first intake untuk kejuruteraan mekatronik ni seramai dalam 18 orang yang memulakan pengajian di UMP Pekan. Dan pada 2 tahun selepas itu, bermula tahun September 2012, kita mulai intake yang pertama bagi kejuruteraan otomotif UMP kerjasama HSKA. Saya akan berceritakan tentang dua program ini, kejuruteraan mekatronik dan kejuruteraan otomotif berdegree yang akan ditawarkan pada September 2021 ini. Baik, kita bercerita tadi tentang model yang disarankan, arahan, saya boleh katakan semacam arahan daripada Kabinet Kerajaan pada masa itu. Apa dia Fachhochschule ni? Dia sebenarnya adalah laluan. Di Jerman ni dia ada banyak laluan. Sebab itu, saya mungkin boleh tambah Prof. cerita tadi tu tentang kita ada program teknologi.
Kini sebenarnya kita ada program engineering teknologi dan kita ada program engineering, kejuruteraan. Sebenarnya ini adalah ruang ataupun akses kepada pelajar-pelajar yang mana yang bersuka pada praktikal, dia akan pergi kepada laluan qualification dan terusnya masuk kepada sarjana muda teknologi yang UMP sediakan. Bagi mereka yang suka di antara praktikal dan juga teori, dan mereka akan terus kepada laluan yang dipanggil sebagai engineering teknologi. Dan bagi mereka yang punya higher thinking order ataupun kebat sekarang ni yang tinggi dan suka kepada analisis dan design dan mungkin membuat satu design in the future nanti, dan dia boleh pergi kepada program kejuruteraan. So ini sebenarnya akses peluang kepada rakyat Malaysia, pelajar-pelajar sekalian untuk menimba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi Fachhochschule ni sebenarnya laluan tertiary education di Jerman, dan dia sebenarnya dia banyaklah pada bidang kejuruteraan, teknologi dan perniagaan, dan Fachhochschule ni dia banyak bersifat lebih kepada hands on. Saya 2-3 kali ke sana dan rata-rata profesor yang dilantik untuk program Institute of Applied Sciences ni kurang-kurangnya mesti mempunyai 5 tahun pengalaman di industri. Mereka yang dah berada di industri dan ingin berkhidmat di universiti dan boleh berada di Institute of Applied Science, dan secara tak langsung profesor ini sebenarnya pun dia masih ada lagi kontrak kerjasama dengan industri yang sebelum ini. Dan yang paling penting sekali, walaupun kita nampak ada 2 Fachhochschule dengan universitas di situ, tapi berdasarkan satu perjanjian di Jerman sebenarnya, walaupun kedua-dua ijazah dihasilkan di sarjana muda di sana dan juga sarjana universitas ini diiktiraf dia dipanggil equal dan diiktiraf di seluruh Eropah. Dan rata-rata peringkat di Malaysia sendirilah untuk menyambung pengajaran di Jerman, badan-badan penaja itu akan menghantar calon-calon ke universiti yang bertaraf Institute of Applied Sciences. Baik, saya cerita sikit tentang bagaimana route ataupun laluan untuk melengkapkan program ini. Program yang kita design di UMP ini adalah selama 4 tahun setengah ataupun 9 semester. Dia berbeza sikit dengan program kejuruteraan yang sedia ada, yang mana 8 semester ataupun 4 tahun. Perbezaannya adalah disebabkan oleh input ataupun daripada rakan kerjasama yang memerlukan latihan industri selama 6 bulan, 1 semester komplit di industri. Sebab itu perbezaannya, kita akan tambah 1 semester yang mana pelajar akan menjalani latihan industri selama 6 bulan di industri. Pelajar perlu komplit 140 plus kredit hours. Ini ada keperluan bagi Board of Engineering Malaysia sebab program ini diiktiraf di bawah Board of Engineering Malaysia. Sekurang-kurangnya untuk akreditasi BEM ni kena ada 135 kredit. Untuk melayakkan mendapat 2 sertifikat ini, 2 skor ini, pelajar ataupun calon nanti perlu menduduki ataupun sekurang-kurangnya lulus dalam DSR 1, TESDAF 9 point ataupun B1, sertifikat B1. So ini untuk mendapat 2 degree. Dapat 2 degree ni mesti mendapat satu, lulus semua subjek, dan satu lagi tu mesti menguasai sekurang-kurangnya B1 untuk German language. Jangan risau, untuk 2 tahun pertama, setiap hari kita akan sediakan satu kursus, kita panggil dia sebagai German 1 sampai German 4, yang mana akan mengajar tentang B1 sehinggalah tahap kepada B2. Selepas itu perlu menjalani selama 6 bulan praktikal di industri dan perlu menyiapkan tesis yang akan diseliai oleh 2 profesor, satu profesor di UMP dan satu lagi profesor di HSKA, dan last kali kita panggil dia sebagai final exam. Final exam ni konsep dia sebenarnya profesor akan bertanya tentang apa yang kita belajar selama 4 tahun dan sebelum ready untuk keluar dan berkhidmat di industri. Keunikan program ini, tamat saja, lulus semua akan dianugerahkan dengan 2 ijazah, satu daripada UMP dan satu lagi daripada HSKA. Konsep pendidikan ni adalah pendidikan berorientasikan praktikal,
Sebab ini adalah konsep yang dijalankan di University of Applied Sciences yang mana dia selari antara teori dan juga praktikal. So baru nampak di mana keperluan teori tersebut di dalam realiti. Program ini diiktiraf, diiktiraf di peringkat Malaysia, kita diiktiraf oleh Board Engineering Malaysia, dan di peringkat Eropah diiktiraf di bawah satu badan organisasi dipanggil ASIN, ASIN. Peluang kerjaya di syarikat multinasional di seluruh dunia, bila kita ada dua sertifikat ini, dia sebenarnya satu sertifikat tu yang keduanya adalah pengalaman kita berada di dalam program selama 4 tahun setengah ini. Kita bukan saja mendapat ilmu, kita juga belajar attitude tentang macam mana orang Jerman ini bekerja, macam mana orang Jerman ini berfikir, dan mengasah bakat ataupun kita punya kebolehan untuk berkomunikasi yang baik. So bila melihat company melihat dengan ada dua sertifikat ini, dengan kebolehan kita bercakap dan insyaAllah tak ada masalah untuk kita berada di syarikat-syarikat multinasional. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ini, tenaga akademik mereka, tenaga akademik, profesor di UNP dan profesor di Kasua ni adalah mereka yang berpengalaman. Ini saya nak tambah lagi, kita 9 semester, 2 tahun pertama ataupun 4 semester awal ini adalah pengajian bersama dengan profesor di UNP. Masuk kepada semester yang kelima ataupun 3 tahun dan ke atas, kita akan terbangkan, yang ini kita panggil dia sebagai flying faculty. 3-4 flying faculty akan datang setiap semester ke UNP untuk mengajar student kita ini, yang kita buat secara blok, blok seminggu ke 2 minggu, dan pelajar akan menumpukan perhatian untuk profesor ini selama tempoh tersebut. So mereka ini adalah mereka yang berpengalaman. Saya pernah berbincang dengan seorang tu, dia adalah head of profesor ni, dia adalah head of Mercedes-Benz. Dan walaupun dia mengajar Mercedes-Benz di Jerman tu masih lagi memerlukan khidmat dia dalam vehicle elektronik. So sebenarnya pelajar tu dapat direct teknologi terkini daripada Jerman. Pendedahan pelajaran setelah teknik industri di Jerman. Baik. Bagi pelajar-pelajar, tadi saya dah cerita tentang B1 untuk mendapatkan 2 sertifikat. Bagi kita extendkan lagi qualification bahasa tu kepada B2 dan seterusnya. Bagi mana-mana pelajar yang lepas pada B2, dia boleh pergi untuk semester di latihan industri di Jerman. Walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita ada seorang pelajar mekatronik yang berada di Intel di Jerman. Keadaan pandemik ni, Intel masih menerima pelajar international untuk datang untuk buat praktikal di Jerman. Kita ada seorang dan kita akan ready untuk 9 lagi pelajar yang akan pergi untuk semester ke-8, teori semester pada pertengahan bulan 3 akan datang ini. So, peluang untuk pelajar itu ada. Kita bagi peluang untuk pelajar untuk latihan industri yang mana yang lulus bahasa B2 dan juga good di dalam akademik dia, boleh ke sana pada ke semester ke-7 untuk latihan industri, semester ke-8 untuk teori semester, dan semester ke-9 ini lebih kepada final year project. Final year project pun agak berbeza, di mana final year project program ini adalah projek-projek daripada industri. Baik, kalau bercerita sebab Prof NCA telah beritahu tadi, program ini adalah salah satu program premier di UNP, program kerjasama, saya rasa program satu-satunya di model yang berbeza di dalam dunia. Sebab saya masih ingat lagi masa macam kita nak memulakan program ini, rata-rata Jerman ni dia takkan berikan ijazah dia di luar daripada Jerman tu. So ini adalah satu-satunya program dalam dunia ni yang mana program tersebut boleh diadakan, dijalankan di dalam negara, di dalam Malaysia. Program ni program premier disebabkan ada pergerakan pelajar. Kita berikan peluang untuk pelajar untuk ke luar negara, satu semester ke setahun, dan juga ada pergerakan profesor yang datang daripada Jerman ke Malaysia. Jadi kos yuran dia adalah 7,000 per semester ataupun 63 lah, 9/7 untuk the whole complete 9 semester ini. Jadi kalau kita buat pembandingan tempoh pengajar ni 4 tahun setengah dengan 3 tahun setengah di Jerman, contohnya kalau ada pelajar tu dapat ke Jerman untuk 3 tahun setengah. Tempoh di Jerman 3 tahun setengah, kos dia kalau mengaji belajar di Jerman 3 tahun setengah tu dia dalam anggaran 380
Kalau dibandingkan dengan kos yang berada di sini, dia antara 63,000 untuk kita punya kos tuition fee dan juga plus minus lagi 40k untuk kita punya 30,000 lagi tu untuk accommodation, makan dan sebagainya lagi. So hasilnya kita akan dapat program ini satu, ya of course kita akan dapat 2 ijazah, satu daripada UMP dan juga ijazah luar negara. So ini di segi perbandingan belajar di UMP, belajar dengan profesor di Jerman di sini, peluang untuk ke sana untuk latihan industri dan juga teori semester, dengan belajar seterusnya ke sana 3 tahun setengah dan sebagainya lagi. Baik, alhamdulillah kita bermula dengan pada tahun 2010 dan kita ada first batch mekatronik yang graduate pada 2015. 2 tahun selepas tu 2017 kita ada first batch otomotif yang graduate, dan kita ada satu lagi program tapi saya tak, sebab program ini akan ditawarkan pada sesi yang akan datang, tapi ini program ini kejuruteraan perniagaan, dia ada first batch 2018, cuma untuk sesi kali ini kita tak tawarkan dia untuk program ijazah. So saya nak tunjukkan yang saya nak tunjukkan di sini adalah sertifikat dia, scroll UMP dan juga scroll daripada rakan kerjasama. So kita akan nampak scroll yang ditandai oleh Naib Chancellor dan scroll yang ditandai oleh Presiden daripada HSKA. Yang ini, scroll ni akan diterima pada Majlis Convocation di UMP. Kebolehpasaran graduan, baik, ini statistik. Ini adalah bancian daripada KPT sendiri, dipanggil Tracer Study. Kalau tengok di sini, kita dah ada lebih kurang 58 pelajar untuk mekatronik sehingga graduation 2019. So, saya boleh katakan di sini 80% telah bekerja di 85% lah, 80% yang bekerja di multinational company. Bagi kejuruteraan otomotif dah ada graduan seramai 36 sehingga data 2019. Saya boleh katakan juga 80%, 85% bekerja di multinational company dan juga German company. So saya cuba highlightkan dua, sebenarnya banyak lagi alumni punya testimoni. Yang ni Lim Kok Wee, kelas 2016. So second batch untuk mekatronik. So yang ni sekarang ni telah baru 3-4 tahun telah naik sebagai senior engineer di MMC Gamuda. Dan juga yang bawah ni adalah graduan kita pada tahun lepas, Nur Ain ni daripada program automotif. Beliau sekarang berkhidmat di Sandrabi Auto dan juga penerima anugerah diraja pada convocation kita yang terbaru. Kebolehpasaran graduan besar sebab Malaysia juga memberikan satu tarif ataupun satu insentif yang baiklah untuk industri-industri daripada negara ini untuk beroperasi di sini, utamanya industri-industri daripada Jerman. Di UMP sendirilah kita sangat dekat dengan hub otomotif negara di Pekan. Kita ada Mercedes-Benz, kita ada Volkswagen. Di Gebeng sendiri kita tak lari daripada BASF. Kalau pergi sikit di Janda Baik kita ada elektrik solar dan banyak-banyak lagi industri-industri Jerman di Malaysia. Saya nak cerita sikit lagi tentang pencapaian. Alhamdulillah, ini tahun yang ke-11 kita telah mulakan 2010 dan kita dah ada satu dekad bersama dengan kolaborasi di peringkat Jerman. Untuk mengadakan kolaborasi ini bukannya mudah, tapi alhamdulillah dengan semangat bersama, saling memahami antara satu sama lain, saling kenal budaya di antara Malaysia dengan Jerman, kita dah berada dalam chapter kedua untuk 10 tahun yang akan datang. Dan insyaAllah kalau tengok gambar yang sebelah tu adalah program di next nanti yang kita akan adakan untuk program kejuruteraan elektrik. Di bawah tu saya cuba nak highlightkan, kita ada setiap tahun kita ada satu kita panggil sebagai board study lah untuk melihat gerakan program ini yang diturut diberserta oleh Naib Chancellor, Presiden daripada rakan kerjasama, Duta Besar Jerman di Malaysia, rakan-rakan kerjasama industri Jerman yang memberi input untuk penambahkan program ini. Dan insyaAllah pendidikan ala Jerman ini kita akan bukan setakat pada program ini, dan dia akan dapat tempias untuk program-program di yang lain di UMP untuk program engineering teknologi dan juga program teknologi. Saya nak tambah sikit Prof Rosli. Penghujung 2019 saya diberi kesempatan bersama dengan 2 dekan untuk ke Jerman. Kita ke Karlsruhe University of Applied Sciences dan juga ke Technical University Munich, TUM,
di Munich. Dan 2 dekad ini kami telah melihat macam mana operasi program-program akademik di sana, especially kita di Kasur sendiri, dan juga kita melihat di top di TUM sendirilah. Dan antara benda yang ni telah dibawa balik oleh 2 dekan tersebut, dan saya nampak program yang akan dibangunkan, program teknologi kejuruteraan yang baru, saya nampak 5 program teknologi kejuruteraan yang baru itu adalah mirip ataupun mengambil daripada pengalaman daripada visit tersebut. Saya ambil contoh, ada fakulti yang akan menubuhkan, kita melawat di TUM, kita melihat satu area dipanggil sebagai makerspace. Dan insyaAllah kita akan buka makerspace, ala-ala macam itulah, student centered, yang mana kita akan letakkan 3D printing, kita akan letakkan elektronik, Arduino, dan pelajar boleh ke sana untuk menambahkan lagi kreativiti mereka, mendesign something yang baru. Sebab itu Jerman ini sinonim dengan land of ideas. Land of ideas maknanya banyak karya-karya inovasi baru yang dihasilkan oleh Jerman. Sikit lagi, ini wajah-wajah pelajar-pelajar kita di Malaysia dan juga di Jerman. Yang tu pelajar yang pertama tu bachelor thesis, pelajar semester ke-9, Nur Ain sendirilah. Dia kena terangkan dalam bahasa Jerman tentang projek. Projek ni sangat menarik. Yang di tengah tu adalah pelajar-pelajar kita yang ini masa bulan 4 pandemik, kita hantar supply face mask pada pelajar-pelajar, dan pelajar-pelajar berada di situ. Yang di bawah tu, di bawah kiri itu adalah salah satu projek kerjasama di antara UMP dan juga Kasur. Kita ada satu grant international yang mana pelajar boleh bergerak, pelajar Jerman ke Malaysia, pelajar Malaysia ke Jerman, yang kita panggilkan sebagai iTalks. Inovasi yang dihasilkan adalah dapat mengawal kenderaan daripada Malaysia, kenderaan di Jerman dengan Malaysia, dan Malaysia dengan Jerman. Di tengah tu adalah mobility. Selain daripada kita hantar pelajar ke sana, pelajar-pelajar Jerman juga 8 ke 10 pelajar setiap semester datang, dan dia memeriahkanlah suasana di kampus. Dan sebelah tu adalah norma barulah, gambar daripada online, pelajar tahun 1 yang masuk pada September tahun lepas. Kita mengadaptasikan norma baru dengan online learning. Okey, dua program ini, mekatronik otomotif, syarat kemasukannya dari lepasan matrikulasi dengan minimum CGPA 3.0. Mesti ada 3, grade C untuk matematik, fizik dan kimia. Bagi lepasan STPM, minimum CGPA 3, C untuk matematik tambahan, fizik dan kimia. Dan bagi lepasan diploma, pelajar-pelajar diploma IPTA, sekurang-kurangnya CPA 3.0. Walau bagaimanapun bagi pelajar-pelajar lepasan daripada IPTS ataupun politeknik perlu CGPA 3.4. Kita juga menerima pelajar-pelajar daripada lepasan A-level. A-level ni sekurang-kurangnya perlu dapat grade C, maka 3 ataupun 9 in total untuk matematik, fizik dan kimia. Dan juga kita juga menerima pelajar-pelajar daripada lepasan International Baccalaureate, IB, dan sekurang-kurangnya perlu markah 32 dan markah untuk matematik, fizik dan kimia. Ini sedikit tentang UMP, itu Tasik UMP Pekan. Ini sedikitlah tentang UMP di makmal-makmal kita dan juga library. Ini Tasik sekali lagi. Ini di salah satu lab yang canggih di Fakulti Teknologi Mekanikal dan Otomotif. Dipanggil semi-anechoic chamber untuk vibration dengan noise, analysis. Ini gambar-gambar sekitar Kasur ni. Kasur ni sebenarnya adalah salah satu bandar yang tua juga. Kasur ni juga adalah tempat lahirnya pengasas Carl Benz, Mercedes-Benz tu. Dia lahir di sini lah, Kasur. Kita ada juga beberapa gambar-gambar di Germany. Ini pelajar kita tadi tu yang saya katakan tadi, Lingkok Wing, bersama dengan dia punya rakan-rakan di sana. Ini gambar graduasi kita yang pertama untuk program ijazah. Dan ini yang saya nak tunjukkan juga kat sini ni, yang saya katakan tadi, anugerah tu akan diterima 2 kali. Pelajar akan lalu terima satu anugerah daripada Sri Paduka Baginda yang Agung, Mana Budi Benih itu, dan berapa langkah ke hadapan akan terima satu lagi skor daripada HKSKA yang dia diserahkan oleh Presiden Kasur tersebut.
Okey, saya rasa sekian, terima kasih. Saya jangan lupa untuk layari www.ump.edu.my ataupun admission.ump.edu.my, dan inilah sebenarnya tulang belakang kami lah, Encik Elmi, Encik Ashraf, Encik Faiz, dan juga boleh ke intake@ump.edu.my. So, sekarang kita mungkin boleh buka untuk sebarang persoalan daripada penonton live kita. Okey bro, ada soalan ni. Okey. Saya pun moderator. Kedokteran kimia ada. Ya. Okey bro. Peluang pekerjaan, bagaimanakah peluang pekerjaan dalam bidang kejuruteraan kimia? Alhamdulillah kita di bawah Kolej Kejuruteraan, di situ ditawarkan program kejuruteraan kimia, dan ini merupakan salah satu program yang top di UMP kerana persekitaran di UMP Gambang. Ini saya tekankan di sini, program ini terletaknya di UMP Gambang, berhampiran dengan Kuantan, di mana banyak industri petrochemical, industri kimia di Gebeng di Gebeng, dan ramai pelajar-pelajar kita mendapat membuat latihan industri di situ dan terus ditempatkan kerja di situ. So insya-Allah dari segi peluang pekerjaan dalam bidang juruteraan kimia ni tiada isu lah. Boleh mohon. Ada soalan lain? Okey. Soalan daripada Nur Haiza Awang, program premium training dengan Jerman terbuka untuk lepasan SPM atau kena ada asasi atau diploma. Okey, dia terbuka untuk lepasan matrikulasi, diploma, IB, A-level dan juga matrikulasi. So untuk lepasan SPM ni dia kena ambil diploma lah dulu kan, ataupun ambil masuk matrik dulu. Cuma Prof mungkin nak tambah yang kita nak buat asas lagi. Belum lagi tu. Okey, daripada Noi Macam Sasha. Kalau dari matrik berapa pointer perlu? Untuk program apa tu? Okey, frontal. Matrikulasi sekurang-kurangnya 3.0 Untuk program Jerman ni. Program Jerman. Program Jerman 3.0. 3.0. Program perdana tadi. Ya, Kalau program lain 2.0. 2.0. Syarat AM ya. Sila rujuk pada ni tau. Noir. Rujuk pada portal kita. Syarat-syarat khas program. Setiap program tu dia ada syarat-syarat tersendiri ya. Saya nak tambah sikit untuk bagi pencerahan pada Noir. Kalau Noir belajar rajin, kalau boleh saya sebenarnya usahakan dapat 3.5 ke atas. Kerana tadi saya nak tambah sikit, kita ada banyak badan-badan penaja untuk program training ataupun 2 degree ni. Kita ada daripada JPA di bawah PIDN, dipanggil penajaan dalam negara, penajaan ijazah dalam negara. Kita ada TASP daripada MARA. And then kita ada Yayasan Sabah, Yayasan Sarawak, Yayasan Negeri. Dan kita ada juga yayasan daripada industri sebagai contohnya Honium Foundation, dan mereka ni akan buka tawaran ni kepada pelajar-pelajar yang dapat 3.5 dan ke atas ni, dan peluang lagi cerah lah untuk mendapatkan scholarship penuh daripada badan-badan penaja ini. So minimum 3 point, tetapi saya nasihatkan kalau boleh usaha lagi, insyaAllah akan dapat masuk UMP untuk program ini dan juga untuk mendapatkan pelajaran penuh. Lupa saya nak ucapkan selamat menjalankan peperiksaan SPM tadi pada hari ini. Pada pelajar-pelajar SPM dan pada pelajar-pelajar STPM 8 Mac, dan pelajar-pelajar matrikulasi yang berada pada SEM 2. Study hard, good luck. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang, mantap. Terus apply UMP. Okay. Habislah. Untuk maklumat lanjut, sila ikuti siri live Facebook di FB UMP Malaysia pada 8 hingga 10 Mac, 9 pagi hingga 5 petang, yang akan disampaikan pula oleh dekan dan dekan kanan college di UMP. Ini program-program yang akan ditawarkan pada sesi akademik 21-22. So insyaAllah teruskan mengikuti UMP punya ni lah. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya dengan Prof Ruzami mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa jom masuk UMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.